Nasib yang melanda menunggang badan direda bersendirian bagaikan jam berpulang senja atas sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia penonton dapat ikuti rancangan Sentang Tam pada hari Khamis. Setiap Khamis kita ada rancangan kita pada jam pukul 2 sampai jam pukul 2.30. Maka hari ini penonton dapat ikuti rancangan kita dalam mengadakan waktu pengajaran. Berkenaan kita mengajar setiap hari Jumaat dan juga kita buat rakaman tubik usia udara kita pada hari Khamis. Maka penonton pada hari tajuk apa dia, isi kandungnya macam mana, kita boleh ikuti bersama pada rancangan Sentang Tam di hari ini. Jam berpulang senja atas sayapnya tetap terbang jua. Alhamdulillah, pada hari ini akan bersama kita beberapa keratan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangkutan dengan akhlak mazmumah, dipanggil perangai-perangai yang dicelai, ataupun dikatakan sifat mazmumah, sifat yang dicelai oleh syarak. Mana hak syarak kita tu tak kena sangat dan tak siap ada pada kita. Yang mana kita akan mula pada hari ini ialah bersangkut paut dengan akhlak zamimah. Ialah pertama kalinya kita dapat ambil daripada keratan ayat Quran yang bersangkut paut dengan az-zulmu, dikatakan zalim. Zalim ni makna kita buat menyakiti terhadap diri kita ataupun kita buat menyakiti terhadap saudara kita ataupun kita menyakiti terhadap makhluk-makhluk Allah. Itu dikatakan zalim. Maka kita sebagai seorang Muslim yang sebenar ni sama sekali tidak boleh kita nak melakukan zalim dan tidak boleh juga kita nak menerima kezaliman. Mana nak buat zalim terhadap kita pun tak boleh, kita tak boleh terima, dan juga kita juga tidak boleh nak buat zalim terhadap orang-orang lain. Di sinilah Allah Ta'ala wari pada kita dalam satu keratan ayat yang berbunyinya la tazlimun wa la tuzlamun. Itu adalah pertama kali akhlak kita sebagai seorang Muslim ni, dikatakan Muslim yang sebenar ni makna la tazlimun, makna tidak boleh orang Islam ni nak buat zalim pada orang lain, wala tuzlamun, dan tidak juga orang lain nak buat zalim terhadap kita. Tidak boleh zalim menzalimi sesama Islam. Itu dikatakan Allah Taala perintah kepada kita pertama kali datang mari dalam Quran baik, dalam hadis baik, supaya kita tidak melakukan kezaliman. Dengan itu Allah Ta'ala kata laginya, wa may yazlim minkum, wa may yazlim minkum, kalaulah ada siapa-siapa yang melakukan kezaliman daripada kamu, nuzighu, kami akan wirasa azaban kabira, akan sebagai azab yang besar, azab yang sangat pedih terhadap hamba-hamba Allah yang zalim terhadap saudara dia ataupun dia juga menzalim terhadap diri dia. Maka Allah Ta'ala katanya termasuk kata wa may yazlim minkum, pia-pia melakukan kezaliman daripada golongan kamu, nuzighu azaban kabira, kami akan beri rasa ke dia ni sebagai azab yang besar, kecuali dia tu bertaubat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima taubat dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala janji begitulah. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala mari royak pada Nabi melalui Nabi kita yang panggil hadis Qudusi, iaitu Allah Taala cerita mari melalui Nabi selalu dengan tidak guna malaikat Jibril dah yang panggil hadis Qudusi, yang mana Allah Taala panggil Nabi. Allah Taala kata ya ibadi wahai hambaku, ya ibadi wahai hambaku, panggil pada kita. Kita pun sambut tabaik, labbaik Allahumma labbaik. Kita sanggup terimalah apa yang Allah Ta'ala panggil kita. Allah Ta'ala kata inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman.
Sifat zalim ni Allah Taala muharram ala nafsi di atas diriku. Allah Taala hak pertama sekali dia kata zalim ni Allah Taala sudah muharram di atas diri dia. Mana Allah Taala tak zalim sama sekali terhadap hamba dia. Adilnya Allah Taala akan beri balasnya terhadap hamba dia. Sekiranya hamba dia buat amal yang baik, dia dapat terima baik. Sekiranya hamba dia buat amal jahat, dia akan terima balasnya jahat. Tapi kalau dia bertaubat, Allah Taala akan terima taubat pula. Di sinilah Allah Taala wayak pada kita kata sifat kezaliman ni Allah Taala sudah mengharamkan di atas diri dia. Itu dia. Kalau gitu saya katanya wa ja'altuhu, dan aku jadikan sifat zalim ni bainakum muharrama, di antara kamu adalah haram juga. Aku sendiri pun muharram di atas diriku sekiranya aku melakukan kezaliman. Aku tak buat zalim sama sekali. Dan juga aku menjadikan zalim ni di antara fuakmu semua ni satu benda yang haram, diharamkan. Kalau gitu fala tazalamu, maka janganlah kamu melakukan zalim ni. Jangan buat nyanyi terhadap seseorang kepada seseorang. Itu makna fala tazalamu. Kamu buat nyanyi orang ni buat nyanyi orang ni. Jangan buat gitu. Kerana Allah Taala, kerana Nabi ada mai hurai lagi nya, katanya fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Kerana amalan zalim ni akan gelap dia pada hari kiamat. Orang lain ada amalan cerah belaka. Pada hari kiamat ni, hari yang manusia ni berhajat kepada cahaya. Oleh kerana cahaya matahari pun tak ada dah, rusak punah beda, cahaya bulan pun tak ada dah, semua cahaya-cahaya habis dah. Kemudian cahaya cerah yang kita akan duduk di sebelah hari akhirat ni melalui amalan kita lah. Tapi amalan ni yang Nabi katanya zalim adalah zulumatun yaumil qiyamah. Jadi gelap. Bagaimana kita nak gelap tu kita tahulah. Nak ayat tu susahnya kita payah nak pergi tu, payah nak buat ni. Lebih-lebih lagi Nabi katanya zalim betul hak saudara dia, betul hak orang. Sebab tu Nabi pernah royak satu hadis kata lebih lagi tu zalim buat nyanyi hak orang lain. Sebab Nabi kata man zalama, siapa-siapa melakukan kezaliman qida shibrin, qadas jeka. Qadas jeka ni ialah kena atas tanah, hipit tanah. Kalau masa dulu kok Nabi katanya ghayyara manaral ard. Jadi dia ubah setara bumi macam itu. Setara bumi makna hipit tanah lah. Nabi kata wala sekiranya seorang tu zalim, hak lebih sekali zalim ialah khianat hak orang lain, ambil hak orang. Pada masa tu kak, banyak kenya masa Nabi kak goliknya ialah hipit tanah lah kita kata mudah-mudah. Nabi kata lebih lagi orang hipit tanah walaupun qadas jeka, Nabi katanya tawaqahullah, Allah Taala akan henyik, akan hipit min sab'i aradin, daripada 7 lapis bumi. Bumi 7 lapis ni akan henyik dia, akan tindih atas dia, akan guling dia. Bagaimana? Kira tengoklah. Nabi kata Allah ni kalau kata bumi humbah air pun mati ada berjuta-juta, ribu-ribu dah. Kalau kata bumi itu repok-repok air gitu pun mati dah belana dah. Apatah lagi 7 bumi ni akan hindik ataupun akan guling di atas seseorang yang hipit tanah tadi. Tu Nabi kata hak lebih lagi zalim terhadap hak orang lain. Ingat benar-benar lah Nabi kata. Kerana zalim adalah satu benda yang bahaya sekali. Dan Nabi pesan lagi, pertama sekali jangan kita buat zalim. Dan Nabi kata wattaqi da'watal mazlum. Lepas tu mu kena takut doa orang kena zalim dah. Mu buat zalim dah, boleh jadi Tuhan akan balas tu lambat kerana. Tapi di sebaliknya kalau ada celah tu doa orang yang kena zalim, orang yang kena nyanyi tu, mu kena beringat benar. Kerana Tuhan katanya fa innahu laisa bainaha, kerana bahasa doa dia ni tak ada dinding di antara dia hak kena zalim wa bainallahi, dan di antara Allah Taala hijabun, dinding sekat tak ada lah. Tu apabila doa ni tak ada sekat, naik suara kita berdoa ni, makna malaikat pun selalu duk sanyu-sanyu supaya Allah Taala terima doa kita. Dan Allah Taala pun nak janji kata nak terima doa kita berdoa. Tu. Tapi sebaliknya kalau ada sekat situ, tak siapa Tuhan lah. Tapi lebih lagi
Nabi kata dakwah mana doa orang kena zalim ni tak ada dinding dah dengan Tuhan. Minta Tuhan kat Tuhan terima selalulah. Tu dia. Salahnya Tuhan terima selalu dengan secara cepatlah ni. Sebab tu kena beringat. Tu mana? Salahnya ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah. Laki-laki ya amatallah, wahai hamba-hamba Allah perempuan. Wattaqi da'watal mazlum, dan hendaklah mu takut, mu beringat, mu jagalah akan doa orang yang kena nyanyo. Kalau Tuhan ayat dia kata sebab apa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tak ada sekat di antara dia dengan Allah Taala. Dia minta juga jadi Tuhan akan terimalah. Ni nak ayat kata pernah berlaku daripada ulama as-salafus salih dulu. Sekiranya orang buat nyanyi ke dia, kadang-kadang dia berdoa tu, dengan doa dia minta pada Allah Taala, mari benda menyalahi adat, mari rubuh, sakit, tak tahu buku apa, beradu, bersorok tubik. Tu nak ayat kata pernah berlaku daripada ulama salafus salih dulu. Dengan sebab dia tu kena zalim, dia berdoa pada Allah Taala, maka orang sakit tu ataupun dengan tidak ada penyakit yang dalam tubuh dia. Ini patut kita beringat. Dan Allah Taala royak katanya zalim ni hak pala sekalinya ialah orang yang ingkarkan ajaran Allah Taala. Oleh kerana Allah Taala ni setelah mana dia hantar Nabi Adam alaihi salam ke dunia ni bersama dengan isteri dia Hawa, semakin masa kita katakan 10 kurung, iaitu 1000 tahun. 1000 tahun tu tak ada manusia yang kufur dengan Allah Taala. Ambil pada Nabi Adam anak cucu dia, walaupun mereka itu berlaku buat maksiat, berlaku ada perbunuhan, tapi tidak ada lagi kufur pada masa tu. Selepas pada Nabi Adam kita mati, hingga masa pun berlalu 10 kurung, iaitu 1000 tahun, maka disitulah mulainya manusia ingkar akan ajaran Allah Taala. Hak tu hak zalim, hak nombor satu sekali yang Allah Taala katanya, ayat katanya wal kafiruna humuz zalimun. Orang yang ingkar itu adalah mereka itu yang zalim, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tu sewi zalim, Allah Taala mengharamkan zalim. Hak mula-mula sekali manusia yang zalim ialah zalim terhadap Allah Taala, iaitu dengan dia saat itu melaksanakan kekufuran, ingkar akan ajaran Allah Taala. Bermula situ tu ajaran Allah Taala ialah terdiri daripada orang kafir. Hak tu hak zalim pertama kali dengan melalui dia tu kufur dengan Allah Taala. Ni yang panggil zalim ni, zalim hamba terhadap Tuhannya. Mana zalim hamba terhadap Tuhan dia tu, dengan maknanya pertama sekali dia dengan sebab dia mengkufur itu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi Adam ni ialah hak itu ajaran dia. Dan yang kedua pula Allah Taala kata zalim hamba terhadap dia ni, yang kedua dengan melakukan syirik. Dengan melakukan syirik ni duduk pada kita orang Islam ni lah. Ni patut kita jaga diri kita. Dengan melakukan syirik kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hak sakut pak dengan ibadat kita dengan Tuhan ni, kita kena campur dengan benda lain. Benda ibadat tidak boleh kita nak beribadat melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat bala adat tak apalah. Benda adat, orang jahat baju, manusia mau kata molek, orang buat mutu kereta, manusia kata molek, tu tak apa, benda adat ikutlah. Tapi ibadat ni tak boleh. Nak semaya, nak puasa ni manusia kata molek, nak buat semua ibadat tu kerana manusia tidak boleh. Sebab itulah pernah Allah Taala wayak kata pernah zalimnya hamba terhadap dia ni. Hak yang nombor dua sekali terdiri daripada orang Islam ni ialah melakukannya syirik. Sebab itulah Allah Taala kata inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ni adalah zalim yang besar sekali. Kerana supalah kira tu. Kafir ni ikat terus dah. Mudah kira. Sehingga Tuhan kata wal kafiruna humuz zalimun. Ikat terus. Tapi sebalik duduk orang Islam kita ni ialah syirik. Syirik sebab tu juga inna syirka la zulmun azim. Syirik ni adalah satu zalim yang amat besar sekali. Patut kita
jaga takut ada atas diri kita ni, mana zalim dengan sebab kita syirik terhadap Allah Taala. Maka hak ni dia panggil balik ulama kata soalnya zulmul abdi di rabbih. Mana zalim hamba ni bagi Tuhannya dengan melalui dua cara. Satu dengan cara kafir terus, ekar terus seperti orang kafir. Yang kedua ialah dengan melakukan syirik, yang mana walik duduk pada orang yang beragama Islam. Walau bagaimanapun, walaupun syirik, sekiranya dia tinggal syirik tu, Allah Taala terima taubat dia. Itu dia. Artinya walaupun syirik itu dosa besar, tapi sekiranya dia tinggal syirik, dia bertaubat pada Allah Taala, Allah Taala sangat menerima taubat dia. Manakala yang kedua pula, yang mana Nabi kita royak kata, zalim hamba terhadap saudaranya, ataupun zalim hamba ni terhadap makhluknya. Maka di sinilah Allah Taala pernah kecek mari dia katanya, zalim kita terhadap makhluk ni dengan melalui kita buat menyakiti terhadap makhluk pada kehormatan manusia. Orang ni orang jujur, orang molek, kita pergi puduh benda yang tak ada buat, kita kata dia buat, tuduh gitu, tuduh gini, tuduh nak berjatuh, itu panggil pada kehormatan. Kehormatan saudara kita ni, ia tak ada buat jahat, kita kata dia jahat. Ia tak ada buat benda keji, kita kata dia buat benda keji. Ataupun bersangkut dengan tubuh badan, tubuh badan dia, menyakit tubuh badan dia, ataupun buat menyakiti terhadap harta dia. Itulah Nabi pernah royak pada kita, katanya kullul muslim alal muslim, kita orang Islam sama Islam ni adalah haramun, adalah haram, haram mana tidak boleh nak buat nyanyi pergi mari. Pertama sekalinya damuhu, darahnya, nak takir dia berdarah, nak tikar dia tidak boleh. Dan wa maluhu, harta dia, nak rapah, nak curi, nak hipit tak boleh. Lagi pula wa irduhu, dan kehormatan dia. Kehormatan seseorang manusia ni jangan kita duk puduh dia. Itu dia, jangan kita duk puduh dia. Benda yang tidak bahaya pada orang lain, maka jangan kita duk puduh dia, jangan kita duk buat. Jadi kehormatan dia patut kita jaga. Dengan itulah Nabi pernah royak pada kita, katanya yang kedua ni zalim hamba, ia panggil bagi lainnya, itu bagi makhluk Allah Taala, bagi saudara dia, bagi penata, bagi benda-benda lain. Lah mana rupa Nabi royak tamang kanat indahu mazlamah, pia-pia ada terlekat di sisi dia tu kezaliman, pia-pia ada terlekat gitu buat ngaruk orang. Buat ngaruk pia tu li akhihi, bagi saudara dia juga, saudara sama Islam juga. Itu dia. Kerana Adam ni Abul Bashar, Nabi Adam ni pok manusia. Pahak lain lagi tu saudara belaka lah, anak cucu Nabi Adam belaka. Kalau dia kena buat zalim tu bukan orang lain juga, li akhihi, bagi saudara dia juga, sama Islam juga. Gapo dia Nabi kata min irdihi, daripada kehormatannya. Au min syai, kehormatan dia, ataupun harta, ataupun tubuh badan. Nabi kata falyatahallalhu minhu al-yawma. Minta halal hari ni. Perintah. Dia ada terlekat zalim terhadap orang lain, falyatahallalhu, maka hendaklah ia minta halal akan dia daripada kezaliman itu al-yawma, hari ni. Hari ni. Itu dia. Jangan sampai hari kiamat lah. Itu dia. Terlekat zalim ni kena minta halal. Kerana hak manusia ni terlekat. Hak Tuhan ni tak apalah minta Tuhan tu. Tapi Tuhan ni yang mudah maaf, sifat dia lah tu. Sifat Tuhan Ghafurur Rahim. Tapi hak terlekat dengan hamba manusia ni, kena minta halal dah hari ni. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Jangan wisapa hari yang tidak ada harganya duit emas dan tidak ada harganya duit perak. Pada masa akhir tu tak ada dah. Duit emas, duit perak tak payah nak dah. Di hari kiamat esok. Nak royak tak payah nak emas perak dah. Semua tu nak amalan belaka untuk nak timbang. Mana berat amalan dia, dosa dengan pahala. Di situlah Nabi katanya, di situ kalau siapa dek nu tak nak minta halal atas dunia pada hari ni kak, Nabi sebut al-yauma pada hari ni. Kalau tak ada nak minta halal pada hari ni kak, siapa dek nu kak, in kana lahu amalun soleh ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Kalau dia ada amalan soleh kak, kena ambil qadar zalim dia. Dia zalim kat orang ni berapa ribu kira bayar.
berapa ribu follow. Kalau 10,000 follow hang bayar. Kalau 100,000 follow hang bayar. Tu Nabi kata bi qadri mazlamati. Qadar kezalimah dia. Jadi bayar follow dah. Kerana follow itulah yang ada harganya di hari kiamat. Tapi tak apalah, Nabi kata sebaliknya adilnya Allah Taala, wa illam yakun lahu hasana. Tapi sebaliknya kalau tak ada follow tak apa. Ukhiza min sayyiati sahibi fa humila alaihi. Tak apa. Saya kira kata ambil kejahatan seseorang yang kena zalim tu, kita tanggung atas dia. Lepas tu kak, kira-kira kalau dia tu kak amalan tak ada kak, faturiha finnar, dicampur dia dalam neraka. Orang hak buat zalim kat orang ni. Ini nak ayat tu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat esok. Nabi kata ni maksudnya hak kita zalim sama saudara kita ni falyatahallalhu minhu al-yauma. Kena minta halal hari ni. Dia siapa dek nundak dah. Bayar pahala dah. Bayar pahala dah. Sebab itulah kita hak lekat dengan manusia ni kena ingat kata sangat-sangat berhajat kita kepada pahala. Suk-suk kita nak bayar tak ada arah, kita buat zalim tak tahu bagaimana, rapah kita tak tahu bagaimana. Kita sedekah niat. Hak kita curi barang dia tu banyak mana kita sedekah niat siapa pahala pada suai dia tu. Kalau tidak gitu kak, nasuk tak ada arah kak, kita kena banyak amalan kita ni cadai-cadai untuk kita nak bayar akhirat esok. Kerana akhirat esok tak ada. Lebih-lebih lagi Nabi royak katanya hak berlaku buat zalim ni ada berlaku juga seorang manusia. Nabi kata manik tata'a haqqa mri'in muslim. Ada juga yang buat nyaya terhadap seorang muslim tu biyaminihi dengan melalui supuhnya. Dia mudah-mudah dengan nama Tuhan. Buat harga murah nama Tuhan. Dia curi orang dah, orang tanya ambil barang ni, atau tak wallahi tak ambil. Hingga bersumpah dengan nama Tuhan ni, buat tidak ada harga. Hak tu sangat-sangat Nabi katanya kalau orang lah tu faqad aujaballahu lahun nar. Tuhan pun wajib neraka selalu dah. Wa harrama alaihi jannah. Haram atas dia nak masuk syurga. Malaikat sudah dia rasa azab dulu. Kerana Tuhan kata buat mudah-mudah. Nama dia buat pun tak ada harga. Dia buat jahat dah tu, curi barang orang dah. Buat benda tak molek dah. Orang suruh sumpahnya sumpah juga. Buat harga murah dengan namaku. Hak ni Tuhan mewajibkan neraka. Lalu tu sahabat tanya Nabi hak berlaku masa dia tu lah. Masa sahabat tu balik curi apa benda-benda gitu yalah. Ada seorang sahabat yang katanya faqala rajulun, maka seorang sahabat tu tanya Nabi, dia katanya wa in kana yasiran ya Rasulullah. Kalau benda sikit lah Rasulullah, sikit benda tak ada bilangnya lah, tapi kita ambil sungguh. Tapi benda tak ada bilangnya lah, bukan harga sangat. Nabi jawab kata wa in kana qadiban min araq. Wa in kana qadiban min araq. Walaupun mu curi tu sebilah kayu sugi pun. Kayu sugi pada masa tu tak ada harga sangat lah. Pada tagi mek-mek pohon kerak-kerak jemur. Kerak-kerak to apa umur gitulah. Walaupun seputung daripada kayu sugi pun jelas. Kalau bohong supuh dengan nama dia pula, hak tu jelas Tuhan katanya orang tu Allah Taala wajibkan dia tu neraka dan Allah Taala mengharam atas dia syurga. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Amalkan dia bertaubat, dia buat amal soleh, hak tu tak apalah, Allah Taala kita suku. Ini nak ayat kata orang Islam kita supaya sedar kata Allah Taala perintah kita orang Islam ni la tazlimun wa la tuzlamun. Tak boleh kita nak zalim ke demo, dan demo juga tidak nak zalim, tidak boleh zalim pada kita. Kita tak boleh terima demo nak buat zalim pada kita. Kena pertahan. Dengan itu Nabi katanya la yazalal mu'min fi fashah ataupun fushah. Kita orang mukmin ni, orang beriman dengan Allah Taala ni, duduk dalam luah, duduk dalam lega. Nabi kata selama mana tu min dinihi ma lam yusib daman haram. Selama mana kita tidak buat menyakiti terhadap orang lain. Lebih lagi kita menumpah darah. Ada lega lagi lah dengan Tuhan, kita nak taubat pada Tuhan, nak minta maaf pada Tuhan. Selama mana kita tidak menumpah darah terhadap saudara kita, selama mana kita tidak mengkhianat terhadap harta saudara kita, kita tidak khianat terhadap kehormatan saudara kita. Hak tu lega benarlah untuk dia tu nak bertaubat pada Allah Taala terhadap dosa-dosa dia.
Kerana hak 3 perkara ni Allah Taala muharrar di atas diri dia dan Allah Taala muharrar di atas orang Islam semua. Sama-sama Islam pun tidak boleh nak berlaku zalim ke mari. Dan yang 3 pula Allah Taala royak mari tentang masalah zalim hamba bagi dirinya. Zalim hamba bagi diri. Mana saya kata wa ma zalamuna. Allah Taala tak ada zalim. Demo buat zalim itu bukan zalim Tuhan dak. Saya kata walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi dia buat zalim itu kelik pada diri sendiri. Bukan kelik pada Allah Taala. Pia-pia buat dosa besar, buat benda jahat, buat benda keji, zalim itu kelik atas diri dia sendiri. Daripada dia buat keji, dia buat benda zalim itu, maka dia terberhaklah jadi sebagai ahli untuk Allah Taala nak laknat, Allah Taala nak menjauh daripada rahmat dia. Maka Allah Taala katanya melaku zalim hamba bagi diri dia. Sebab saya kata waqad khaba man dassaha, waqad khaba man dassaha, dan sungguhnya rugilah mereka yang mencemar dirinya dengan melakukan dosa dan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Sebenarnya hak dia nak buat tu wama zalamuna, dia tidak menzalim terhadap kami, walakin dan tetapi apa yang dia buat tu kanu anfusahum yazlimun, dia buat zalim kelik pada diri sendiri. Ini beberapa keratan ayat Allah Taala perintah pada kita supaya kita menjauh daripada sifat zalim, dikatakan sifat zamimah ataupun dikatakan akhlak yang tercela. Jauh di awal lagi Allah Taala kata la tazlimun, jangan membuat kerja zalim, wala tuzlamun, damu tidak boleh menerima kezaliman orang lain terhadapmu. Maka di sinilah Nabi kita mari hura secara mudahnya kata zalim ni boleh bagi kepada tiga perkara. Pertamanya ia panggil zalim hamba bagi Tuhannya. Zalim hamba bagi Tuhan ni pertama sekali dengan sebab dia kufur. Sebab tu Allah Taala kata wal kafiruna humuz zalimun. Manakala yang kedua pula zalim hamba bagi Tuhannya dengan sebab dia melakukan syirik. Hak ni kena tahu Islam yang mana Allah Taala kata inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah zalim yang besar. Maka hak ni kita patut kita jauhi. Dan yang kedua pula Allah Taala katanya royak pada kita tentang masalah kezaliman saudara sana terhadap akhi, terhadap saudara dia, kita terhadap saudara kita. Dia panggil zalim hamba ni bagi makhluk Allah Taala. Sama ada kita zalim terhadap binatang ataupun kita zalim terhadap manusia lain, maka di situ Allah Taala perintah supaya kita ni kira lah ni dah falyatahallal minhu al-yauma. Sakut dengan manusia minta halal dah hari ni, jangan dia sampai kiamat. Sampai kiamat ni tak ada dah pakai kira bayar pahala dah. Pakai duduk situ dah. Manakala yang 3 pula Allah Taala cerita pada kita tentang zalimnya hamba bagi dirinya. Zalimnya hamba bagi diri dengan sebab dia lah duk mencemari diri dia. Yang Allah Taala kata qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntunglah kalau manusia tu usaha nak bersih diri dia. Di sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah bagi mereka yang melomor diri, yang mencemari dirinya dengan dia saat itu buat benda-benda jahat, ialah panggil maksiat dia terhadap Allah dan maksiat dia terhadap Rasulnya. Di sini kita dapat dengar pada hari ini beberapa keratan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi supaya kita semua tu tahu kata sama-sama kita ni tidak boleh ada sifat zalim muzalimi, kerana ini adalah Allah Taala katanya telah perakat dah kata dia muharram atas diri dia dan dia jadi ni atas kita juga haram, fala tazalamu, maka tidak boleh kita nak zalim terhadap kita. Nak ayat kata kalau ada zalim sebelah tu kita sabar, kita kira bercara. Tapi kalau tazalamu, zalim ni ia akan timbul kau bahaya. Mu zalim aku zalim kamu, tu ya kau bahaya lagi. Inilah kita tengok orang Islam kita dari ini. Walau bagaimana kita dengar Quran dan hadis, mudah-mudahan kita sedar kata benda ni benda Allah Taala haram atas kita, dan kita tak ada dah jenis sifat setan kata penakut yang membuat kita senyap dak, kerana sifat ni sifat Allah Taala haram. InsyaAllah Ta'ala apa yang kita dapat dengar pada hari ini, kita harap kita tertanam dalam diri kita, termasuk saya sendiri. Sama sekalinya kita orang Islam ni ingat kata la tazlimun wala tuzlamu.
Jadi ingat berlaku ayat Quran kata, la tazlimu, mu jangan buat zalim dan mu jangan terima kezalim. Demo kita nak buat zalim, kita ingat Tuhan kata la tazlimu. Buat demo buat zalim kita kena putih. Aku tak boleh terima benda zalim. Itu dia. Mana kita lawan boleh. Demo buat penyakit tidak kita boleh putih. Karena kita tak boleh terima demo zalim kita. Itulah yang kita dapat. Dua keratan ayat pada pagi ini. Cukup sekat ni dulu. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Itulah semua rancangan kita penonton yang dapat ikuti daripada penjara daripada ustaz yang dapat bagi penjara pada kita hari ini, termasuknya beberapa orang yang dapat bagi pengajaran lah pada kita supaya dapat kita diamalkan, dan juga saya sendiri yang dapat tahu bersama, dan juga kita dapat belajar bersama, dan juga dapat digunakan masa akan datang kita, dan juga sebagai amal hidup kita. Maka pada hari ini masa pun sudah habis. Kalau penonton ada apa dia nak bagi kritik rancangan kita, dan juga nak bagi kita pergi buat rakaman rancangan ini masjid mana, boleh ikuti alamat di Kecoh TV, kita dapat bagi penonton dapat tahu bersama. Pada hari ini masa pun sudah habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direda bersendirian, bagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki, buat yang sedang